أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada hari ini kita dapat kumpul bersama-sama di rumah Allah SWT, dan kita meluangkan sedikit masa insya-Allah bersama-sama untuk kita mula kaji pelajaran kita daripada buku yang telah pun kita ambil daripada beberapa bulan yang lepas, iaitu 10 Asas Penyucian Hati karangan Imam Ghazali, insya-Allah. Alhamdulillah juga Allah bagi kita peluang hidup yang perlu kita sentiasa syukuri. Selain daripada nikmat iman dan Islam adalah kita hidup di negara yang aman dan damai, insya-Allah. Kita masih ada masjid untuk kita pergi solat Jumaat, dan anak-anak kita, cucu-cucu kita mungkin boleh pergi ke sekolah dengan aman, kerana nikmat ini tak dapat dirasai di semua tempat. Tambahan lagi sekarang ini di Palestin kita tengok keadaan dia dibedil dengan roket, dengan bom setiap hari, ada orang yang meninggal. Kita tak dapat nak bayangkan kalau kita berada dalam keadaan itu, Tapi itulah yang dihadapi. Dan kita di majlis yang mulia ini, insya-Allah, lintaskan di dalam hati kita, doakan untuk mereka yang memerlukan doa kita, iaitu saudara-saudara kita di Palestin, insya-Allah. Moga Allah bantu mereka, beri mereka kekuatan, dan seterusnya Allah hapuskan, Allah bantu mereka untuk menentang musuh-musuh mereka, insya-Allah. Tuan-tuan, bapa dan puan Allah sekalian, dalam rekod buku saya ni, pertemuan terakhir kita adalah pada bulan Ogos, 12 bulan 8 pada bulan Ogos. Kita membicarakan tentang sifat tercela, bakhil dan cintakan harta. Kita dah masuk sifat tercela yang kelima. Seperti biasa tuan-tuan, buku ni setiap kali kita masuk bulan baru ataupun pertemuan yang terkini, maka saya akan sebutkan asas yang pertama. Penyucian hati ini adalah sifat mazmumah, tuan-tuan, ya. Nampak dia cuma ubah sedikit saja. Mazmumah itu adalah sifat tercela. Jadi Imam Ghazali menyebutkan 10 asas penyucian hati daripada apa? Daripada sifat tercela ataupun daripada sifat mazmumah. Saya yakin tuan-tuan masih ingat lagi yang pertama adalah makan berlebih-lebihan. Kita dah ambil syarahul ta'am. Kemudian yang kedua, cakap berlebih-lebihan, syarahul kalam. Yang ketiga, kita juga dah ambil al-ghadab. Yang keempat, al-hasad. Ghadab ni marah, hasad ni pun kita dah ambil al-hasad. Kita dah bahas panjang lebar. Dan hari ni kita cuba habiskan sebab sikit saja lagi baki, iaitu bakhil. Yang kelima, bakhil dan mencintai harta, al-bukhl wa hubbul mal. Qala rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi ulubi fi darin amin. Imam Ghazali bila menyebutkan tentang bakhil dan cinta harta ni, tuan-tuan, dia kupas dengan sangat cantik. Buku ni tuan-tuan boleh dapat free di website Jabatan Mufti Islam. Boleh download, pergi dekat website Jabatan Mufti Islam. Kemudian di bahagian penerbitan ada list buku ni, boleh download secara percuma. Dia 40 asas akidah, tetapi Jabatan Mufti Islam dia dah buat 10. Dia kata 40 asas dalam agama, tetapi 40 tu dah Jabatan
Dewan Tuan Puteri cetak dan terjemah 10 asas akidah, 10 asas ibadah, 10 asas penyucian hati, dan kemudian 10 asas sifat terpuji. Tebal dalam buku dia. Jadi disclaimer lagi sekali tuan-tuan, buku ni adalah buku tasawuf. Buku ni buku tentang penyucian hati. Jadi bila kita cerita tentang tasawuf, dia agak lebih sikit daripada keharusan yang biasa. Jadi ini menurut para ulama dia tak salah sebagai kaedah kita untuk melatih diri kita. Macam biasa saya sebut kata-kata para ulama menyebutkan bahawa taubatul awam minal dhunub wa taubatul hawas minal ghaflah. Iaitu taubatnya orang awam ni kita kata kita lah, orang biasa ni. Taubatnya orang awam ini adalah daripada dosa. Kita ni rasa bila buat dosa baru kita nak bertaubat. Orang awam kebiasaannya begitu, adat orang awam disebut oleh para ulama. Bertaubatnya kita ni kerana kita rasa kita berdosa. Tetapi taubatul hawas, iaitu orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang yang sedang cuba memperbaiki diri dia, orang yang cuba sedang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, orang yang cuba sedang memperbaiki hati dia, maka mereka ini taubat mereka bukan kerana dosa, tetapi taubat mereka kerana mereka ghaflah, terleka. Biar aku dah leka sangat ni kan. Mungkin dia buat satu-satu kerja, dia terleka, dan taubat dia itu kerana kelekaan, bukan dia buat dosa. Dia hanya terleka dengan kerja-kerja dunia mungkin yang dia buat. Dia ada satu hobi mungkin, dan dengan hobi dia tu dia terlupa untuk berzikir kepada Allah contohnya. Dan akhirnya dia bertaubat kerana kelekaannya pada perkara yang harus. Ada hobi bukannya. Kalau selagi hobi itu hobi yang harus dah maksudnya, makanya itu dia bertaubat atas kelekaannya pada perkara yang harus. Jadi buku ni ceritanya begitu. Jadi mungkin dalam perbincangan kita nanti tuan-tuan akan dengar dia pelik ni. Dia bukan pelik kerana dia next level, kita katakan. Dia next level, maknanya kita tahu begini tahap orang nak jaga diri dia, begini tahapnya. Macam kita sebut sebelum ni tentang syarahul kalam, lebih bercakap lebih sangat ni. Jadi bercakap lebih sangat ni apa limit dia? Maknanya orang-orang yang sedang menjaga hati kita yang mungkin sedang nak membetulkan diri kita ni, limit kita dalam bercakap di mana? Jadi hari ni cerita kita bila Imam Ghazali buka tajuk ni, saya rasa dia sangat cantik dan dia sangat detail. Kita tak sebut kalimah hari ini tuan-tuan. Kita dah sebut dalam pertemuan sebelumnya, Imam Ghazali dah ceritakan tentang bagaimana Allah mencela orang-orang yang bakhil. Dan bakhil cerita lain, cinta harta perkara lain. Kadang-kadang dia tak ada harta pun, tapi dia bakhil pun ada tuan-tuan. Kan? Dia tak ada harta tapi dia bakhil. Bila dia cinta harta, kadang-kadang dia ada harta dan dia pemurah pula, dermawan. Tetapi cara dia mendermakan, cara dia jadi dermawan itu adalah dengan cara yang salah, serta secara yang bertentangan dengan syariat. Maknanya mungkin dia memberi itu, cara dia jadi dermawan itu mungkin kerana hendak dipuji oleh orang lain, mengharapkan pujian makhluk. Maka di situ termasuk juga dalam arti kata bakhil dan cinta harta. Cinta hartanya itu adalah untuk mendapatkan nama, untuk mendapatkan pujian. Cinta hartanya itu bukan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang yang dekat, orang yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak ada istilah cintakan harta. Itu kita akan ambil sebentar lagi insya-Allah. Jadi kita tak ambil dia punya mukadimah, kita dah cerita semua tu dalam pertemuan yang lepas. Imam Ghazali bawakan ayat-ayat Quran mencela Allah, menghinakan orang-orang
yang ceritakan harta. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi, ya kan? Tentang bagaimana Nabi mengingatkan kita bahawa harta ini kalau kita kedekut, maka dia tidak akan bawa kita ke mana-mana. Jadi hari ini sambungan kita insya-Allah pada tajuk Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitabnya ini, dan demikian bagi seorang musafir, sekiranya dia mengambil barang-barang yang melebihi daripada keperluan dalam perjalanan, niscaya dia akan mati di bawah bebanan berat barang-barang tersebut, sedangkan dia masih belum sampai ke tempat tujuannya. Maka berlebihan ke atas kadar secukupnya adalah suatu kebinasaan daripada 3 sudut. Seperti biasa Imam Ghazali banyak bawa analogi, contoh-contoh macam ni. Jadi kita ni diibaratkan seperti orang yang sedang bermusafir, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni sedang bermusafir di atas muka bumi Allah ni. Jadi permusafiran kita ini, orang yang bermusafir ni, kalau dia cerdik, dia nak jalan 3 hari bekalan, dia tak akan bawa untuk 15 hari. Dia dah tahu perjalanan dia 3 hari, dia tak akan bawa bekalan 7-8 hari. Itu tak cerdik. Jadi Imam Ghazali disebut, akhirnya orang yang bawa bekalan lebih daripada keperluan dia akan mati disebabkan bebanan yang berat oleh barang-barang yang dia kenal. Dan padahal dia belum sampai di tempatnya, belum sampai ke destinasi. Jadi begitulah kita, tuan-tuan. Maknanya kita ni lagi kita musafir, kita tak tahu bila pun tamat dia. Jadi kat situ nanti Imam Ghazali akan sebutlah, maknanya kita perlu yakin dengan rezeki yang Allah akan berikan kepada kita. Itu next level tu, tuan-tuan. Kita tak sampai tahap dah. Kita kata kita ada simpanan juga sikit ni, kita tak tahu kita hidup berapa lama lagi. Bukan sebab kita tak yakin, tetapi kita tak sampai tahap tu lagi. Jadi kalau tahap orang-orang hawas ni, bila disebut oleh Imam Ghazali, bila saya telaah balik buku malam tadi, saya rujuk-rujuk balik, maknanya orang-orang yang kita kata ahli-ahli sufi, orang-orang ahli-ahli ibadah ni, dengan takwanya begitu dan dengan tawakalnya begitu kepada Allah, saya rasa kita tak sampai tahap tu lagi lah. Jadi Imam Ghazali sebut tadi, dengan bebanan yang berat tadi, sebagai seorang yang sedang bermusafir, dia akan membawa kebinasaan daripada 3 sudut. Yang pertama, bila dia berlebihan dengan harta dia, dengan bekalan dia, maka yang pertama dia akan mendorong kepada maksiat. Dia akan mendorong kita kepada maksiat. Hadirin kerana dia berkesempatan untuk melakukan maksiat daripada harta yang diperolehi dan sukar untuk terhindar daripada kemaksiatan. Benda dah ada, tuan-tuan, kat tangan. Barang dah ada kat tangan. Jadi kesempatan tu ada. Ini kita cerita tentang chances, peluang tu ada. Imam Ghazali sambung lagi, dan ujian kenikmatan itu lebih besar daripada ujian kesengsaraan atau kesempitan hidup. Ini yang disebut oleh para ulama, diuji dengan kesusahan lebih mudah bagi aku daripada diuji dengan kesenangan. Ini yang disebut oleh para ulama. Diuji dengan susah lebih mudah, tak? Tetapi bila diuji dengan senang, dengan kesenangan, maka kebanyakan kita jika tidak berhati-hati, maka ujian nikmat itu lebih berat sebenarnya daripada ujian sengsara, ujian kesusahan. Dan sabar daripada melakukan maksiat di saat kita mampu untuk melakukannya adalah sesuatu yang amat berat. Peluang, bila peluang ada, tuan-tuan, maka kat situ lebih berat untuk kita tempuh ujian itu daripada kita tak ada peluang. Macam orang biasa dengan kita kata, ini contoh yang tak baik, orang biasa mencuri. Orang biasa mencuri ni ujian untuk dia, kan? Kalau kita tak dapat apa lah, kita tak mencuri, kita tak suka mencuri pun, tak suka ambil barang orang lain pun. Jadi kita tak ada ujian tu. Bila kita tengok barang terbiar, kita tak ada ujian tu, kita tak nak sabar.
Tapi tuan-tuan, saya pernah jumpa orang, saya percaya tangkap, saya dapat tangkap dia. Dia tak boleh tengok barang tepian, tuan-tuan. Tak boleh tengok barang tepian. Cuma hari itu mungkin dia tersilap, dia ambil barang saya itu. Dan saya buru cukup-cukup orang tu. Dan akhirnya dapat. Dia kata, kenapa kau ambil? Dia kata, dia tak boleh tengok barang tepian. Jadi ada orang macam ni, tuan-tuan. Jangan biar barang-barang kita. Sebab ada orang macam ni, dia tak boleh tengok barang tepian. Telefon kita tiap baik orang pergi masjid, semua telefon kita letak kat atas tu kejap dengan sukuk kita dan sebagainya. Dia tak boleh tengok barang tepian macam ni. Geram, dia kata geram. Geram wala, dia tak boleh tepian. Itu ujian untuk dia. Sebab itulah bila peluang tu ada dan ujian itu untuk dia, di saat dia menahan ujian itu daripada ambil, maka kat situlah pahala yang besar diberikan kepada dia, kan? Ujian untuk dia. Jadi kita tidak diuji dengan itu. Kita tak ada rasa tu, rasa barang tepian nak ambil, kita tak ada rasa tu. Jadi kita tak dapatlah pahala kat situ. Sebab kita tak, bukan ujian kita. Jadi setiap orang mengkurniakan dengan ujian. Ada orang, na'udzubillah lah kan, contoh yang tak baik lagi lah kan, dia tak boleh tengok perempuan lawa lah, contoh. Jadi ada orang tengok dia, kan, tak ada rasa nak tengok pun, tak ada ujian dia kat situ, tak ada. Tapi untuk orang tadi yang tak boleh tengok orang lalu, orang perempuan lawa lalu, perempuan lalu, dia tak boleh tengok, maka ujian dia dekat situ. Jadi setiap orang mempunyai tahap ujian yang berbeza-beza. Sama juga dengan harta. Bila kita ada peluang untuk memiliki harta, maka peluang itu ujian kita di situ. Kita nak jadi yang macam mana. Jadi Imam Ghazali dia sebutlah sebelum kita ambil bab ni, dia kata zat harta itu tak ada masalah. Kita sendirilah yang perlu menjaga hati dan diri kita. Yang pertama tadi mendorong kepada maksiat. Yang kedua, mendorong kepada menikmati perkara-perkara yang halus. Ini yang saya sebut tadi. Mendorong kepada menikmati perkara-perkara yang halus. Benda tu halus, tak dosa pun. Tetapi bila kita takut berlebih-lebihan dalam perkara yang halus ini, dia boleh memberi efek dan kesan kepada usaha kita untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati kita daripada cekaman, dari cekaman kebakhilan dan cekaman cintakan harta. Macam tadi saya bagi contoh, kata-kata ulama tentang betul awam pada orang awam ni buat dosa buruk taubat, tapi orang hawas yang berjaga-jaga dengan Allah SWT ni, dia berjaga-jaga dengan perkara ghaflah, perkara leka. Leka tu bukan dia buat dosa, tapi dia berlebih-lebihan di dalam perkara yang harus. Tak dosa lagi, tak dosa lagi. Tapi bila berlebih-lebihan menikmati perkara-perkara yang harus dengan berlebihan, maka kat situ dia akan menjadi ujian dan kita bimbang hingga kita terleka dan akhirnya kita termasuk dalam cengkaman cintakan harta. Dan yang ketiga, dengan harta yang ada itu, dengan bebanan harta yang kita bawa melebihi daripada bekalan kita sepatutnya sebagai seorang yang bersafir tadi, dia akan menandaikan kita daripada mengingati Allah. Itu kemuncak dia lah, kan? Itu kemuncak dia. Dan akhirnya dia akan menghilangkan kesucian hati kita, dan akhirnya dia akan menandaikan kita daripada yang Allah SWT. Ini yang Imam Ghazali sebutkan, 3 sebab kita perlu berjaga-jaga dengan bekalan harta yang berlebih-lebihan. Kemudian Imam Ghazali membawa firman Allah SWT dalam surah At-Takatsur ayat 1 hingga 8, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai ayat ke-8, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Alhaakumut takatsur, apa maksudnya? Kamu telah dilalaikan oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan gelar.
Alhaqut takathur. At-takathur tu maksudnya berlebihan. Kita mengumpul, kita berlumba-lumba untuk mendapatkan sebanyak-banyak. Apa yang sedang kita lumba-lumba kita tu? Iaitu harta benda, anak pinak, pakat dan pengaruh. Alhaqut takathur. Sampai bila kita nak bekerja-kerja ni? Ini yang disebut oleh Allah SWT. Sampai bila? Hatta zurtumul maqabir. Sampailah kita menziarahi kubur. Ziarah itu digunakan ayat dia zurtum. Zurtum tu kamu ziarah. Ziarah. Ziarah, kita pergi ziarah kubur. Kita pergi ziarah kubur lama-lama. Tak ada lama-lama lah. Maknanya ayat ini disebut oleh para ulama dan ahli tafsir. Mereka mengatakan zurtum itu kerana sekejapnya tempoh masa kita di kubur itu tidak kekal. Kerana kita akan dihisab, kerana kita akan dibangkitkan semula pada hari kiamat untuk ditimbang amalan kita dan dibangkitkan di padang mahsyar. Jadi tempoh itu dipanggil sebagai ziarah. Sibuk berlumba-lumba alhaqut takathur, sibuk berlumba-lumba hatta zurtumul maqabir. Masuk dalam kubur, dah pergi ziarah kubur, baru tersedar selama ni duk kejar dengan anak-anak, selama ni duk sibuk dengan anak-anak, selama ni duk sibuk dengan harta benda, sibuk dengan bakat dan sibuk cari pengaruh. Hatta zurtumul maqabir, masuk dalam kubur baru tahu. Kalla sawfa ta'lamun. Janganlah buat macam tu. Lebih kurang macam lah kita nak faham mudahkan ayat itu. Kalla sawfa ta'lamun. Janganlah buat macam tu. Kalau kau tahulah temuknya benda ni, janganlah buat macam tu. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah sebut 2 kali pula tu. Janganlah buat macam tu. Kalau kau tahu teruknya benda ni, maka janganlah buat macam tu. 2 kali Allah. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin. Sekali-kali diingatkan, jangan kamu macam tu, jangan kamu bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak akibat yang buruk pada hari kiamat. Lebih sesungguhnya, kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi dengan pengetahuan yang yakin, tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan untuk hari akhirat. Janganlah macam tu. Benda tu tak elok. Kalla sawfa ta'lamun, kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamun ilmal yaqin. Kalaulah kau tahu dengan ilmu yang yakin, maka kau tak akan buat macam tu dan kau akan sibukkan diri dengan bekalan untuk akhirat. La tarawunna jahim. Demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menyulam. Selepas itu demi sesungguhnya kamu wahai orang yang berhaka akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin. Yakin tu bila? Semasa kamu dilemparkan ke dalamnya. Selain dari itu, kamu bertanya semua lalu syahudna yang baik dan na'im. Selain dari itu sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang telah kamu nikmatinya. Kan? Selalu kita baca alhaqut takathur ni tuan-tuan. Tapi jarang mungkin kita nak ulang kaji balik. Makna dia, rupanya dia satu teguran daripada Allah kepada orang-orang yang sibuk menyibukkan dirinya dengan mengumpul harta, sibuk dengan anak bina, dengan anak-anak pangkat dan baik tuan-tuan. Detailnya buku ni tuan-tuan boleh download, boleh tengok nanti kalau nak kira balik boleh. Kadar kecukupan harta. Ya, Imam Ghazali kata kita bukan nak boleh cari harta, tapi ada kadar dia. Ini kita kata dia punya benchmark lah, benchmarking. Dia punya yang paling rendah lah. Kadar kecukupan, saya buat kiraan malam tadi kan. Tapi bentuk-bentuk kan, apa kita buat juga kiraan supaya kiraan kita di tempat. Imam Ghazali disebut dalam buku ni, sekiranya kamu meninggalkan perbuatan bermewah-mewah dalam berpakaian, maka akan cukup bagi kamu dalam setahun 2 dinar. 2 dinar ni tuan-tuan, malam tadi saya buka Gold Life. Gold Life, ada Gold Life, ada website Gold Life.
Satu dinar hari ini saya tengok kalau tadi nakut saya salah website ke, website tu salah ke, saya pun salah lah daftar, so kita pun tengok website. Satu dinar bersamaan dengan 1,339. 1,339 ringgit. Jadi untuk setahun belanja untuk pakaian kita adalah 2 dinar bersamaan dengan 1,339, kita darab 2, kita dapat 2,678. 2,678, kita kata 2,700 lah, lebih kurang untuk setahun. Belanja pakaian 2,700 setahun. Banyak tuan-tuan. Saya bahagi pula dengan 12. Maknanya lebih kurang kita sebulan 223 ringgit sebulan. Banyak tuan-tuan untuk pakaian. Ni kalau negara 4 musim, negara musim sejuk, ada musim sejuk, mungkin sesuai lah dengan ni, sebab baju musim sejuk mungkin mahal kan. Tapi untuk kita 2,678 setahun ini besar dinai dia. Jadi kat situ kalau kita pakai yang biasa-biasa lah tuan-tuan, kalau kat rumah masa lapang tak pakai baju, lain lah kan. Kalau kat rumah tuan-tuan pakai pagoda, baju nipis tu 23 ringgit kan sekarang kan. Tapi dah naik dah itu macam 25, baju pagoda 25 ringgit tuan-tuan. Tapi tak nak tiap-tiap bulan beli pagoda tu tuan-tuan tak pakai, tuan-tuan makan baju pagoda tu kan hilang ke apa kan. Jadi belanja untuk sebulan pakaian 2,223 ringgit sebulan. Ini perkiraan Imam Ghazali nak bagi tahu kadar kecukupan dalam pakaian kita. Dia tak detail sampai situ saja tuan-tuan. Dalam bab makan, dibawa juga dalam bab makan. Jadi Imam Ghazali dia bawa dalam kiraan mud ni kiraan dalam fiqh lah, mud satu gram mud, kemudian dia ada sort, kemudian dia ada little banyak. Jadi saya mudahkan malam tadi saya bawa sikit, dan akhirnya saya dapat kiraan untuk makan setahun 3 dinar. Makan setahun 3 dinar. Tapi bila kira-kira jadi sikit lah tu. Untuk kita orang Malaysia ni sikit. 3 dinar tu samaan semalam saya kira jadi 4,017 ringgit setahun. Untuk makan. Untuk makan 4,017 ringgit setahun, tambah beras sebab dah naik sekarang. Beras subuh, nak subuh lah macam-macam tu kan. Jadi bila kita kira balik 4,000 setahun itu, sebulan makan kita 335. Dan setiap hari makan kita adalah 11 ringgit 15 sen. Kalau masak sendiri lemak tuan-tuan 11 ringgit. Tapi kalau tuan-tuan pergi beli kat kedai sekali dulu 11 dah. Makan sarapan sekarang ni 11 tu biasa kan, sekeping tarik kan. Jadi sehari kiraan kita untuk berjaga-jaga dalam makan, kiraan kita untuk berjaga-jaga dengan harta kita termasuk baju apa semua tadi, lebih kurang macam tu lah. Makan 11 ringgit sehari atau 334 ringgit sebulan, bersamaan dengan pakaian tadi 223 ringgit sebulan. Maknanya kita ada lebih kurang 500 lebih sebulan untuk belanja makan dan pakaian. Okeylah tuan-tuan, boleh jawab. Itu kadarnya. Tapi bila kita ada lebih, bila ada lebih tu yang akhirnya kita akan berlebih-lebihan dengan benda yang hak. Salah ke nak pakai Levi's? Kan? Dia pergi kat situ. Salah ke Ustaz nak pakai beg LV? Dia pergi kat LV. Sebab dia ada lebihan itu. Dia boleh beli benda-benda harus yang lain. Dia tak sampai, yalah, dia ikut tahap lah. Jadi begitu. Jadi kiraan itu untuk bujang tuan-tuan, 334 sebulan dengan 223 sebulan, itu adalah kiraan bagi orang bujang. Jadi kalau untuk orang yang dah berkeluarga, tuan-tuan kali je lah. Kat situ lah kiraan yang diberikan. Contoh, maknanya garis minimal, dia punya benchmarking daripada Imam Ghazali. Dia pakai dinar dia tadi, maka itulah kehidupan kita untuk kita berpada-pada dengan yang ada. Jadi kalau ada lebih, infak. Kalau ada lebih daripada keperluan kita, jangan ragu-ragu untuk infak. Kerana kat situ ada manfaatnya
yang baik untuk kita balik, insyaAllah. Baik, seterusnya banyak sebenarnya saya nak kongsikan kat sini, tapi sebab saya nak habiskan, kalau tak nanti kita tempas banyak nanti kan. Okey, baik. Imam Ghazali menyebutkan lagi harta itu ibarat seperti ubat. Imam Ghazali sebut Imam Ghazali sebut harta itu ibarat seperti ubat. Ibarat ubat. Apa yang saya sebutkan itu adalah secara lebih kurang. Imam Ghazali pun sebut lebih kurang ada sebut kiraan-kiraan itu, sebab pada zaman dia kiraan itu bottom line dia. Itu kiraan itu sebagai kiraan yang dengan harga barang pada waktu itu, dengan keperluan manusia umat pada waktu itu, itulah dia dah boleh hidup macam tu. Boleh jadi bertambah dan kurang seseorang berdasarkan ijtihad dalam sebahagian individu dan dalam sebahagian keadaan. Lain-lain dah berbeza kan. Kalau kita rasa kita tak boleh hidup begitu, selagi tidak sampai kita sendiri yang mengukur sebenarnya. Kalau kita rasa kita belum berlebihan, maka kat situ terpulang balik pada kita. Namun saya percaya dengan pasti bahawa harta itu barat seperti ubat, iaitu dapat memberi manfaat daripadanya dengan kadar tertentu dan boleh membunuh sekiranya dengan kadar yang berlebihan. Itulah sifat ubat tentang ubat ni dia mengubati, dia bukan penawar. Kerana penawar itu hanya datang daripada Allah SWT. Penawar ni dia ada istilah terlebih ubat lah kan. Jadi harta itu ibarat ubat, ambil secukupnya jadi sihat. Tapi bila kita terlebih salah dos, maka dia akan jadi penyakit kat kita kan? Itulah yang dia buat contoh tu. Doktor bagi tahu ambil 2 biji setiap 12 jam. Ambil 2 biji setiap 12 jam. Tapi dia salah baca, dia salah faham. Ambil 12 biji setiap 2 jam kan? Jadi apa saya kasih? Habislah pada awal tadi. Sebab salah baca ubat kan? Baik. Batasan kedekut. Maka ketahuilah bahawa batasan kedekut itu ialah apabila kita menghalang diri daripada pemberian terhadap apa yang diwajibkan syarak atau menjaga maruah diri. Bila kita dipanggil kedekut, bakhil ni tuan-tuan, bila kita menghalang diri kita daripada menunaikan kewajipan syarak, maka kat situ kita jadi bakhil. Kat situ kita jadi kedekut. Apa yang menjadi suruhan syarak, selagi kita keluarkan pada waktunya, pada kadarnya, semampu kita, maka kita belum dipanggil sebagai bakhil kan? Dan dalam keadaan kedua, untuk menjaga maruah diri kita, menjaga maruah diri kita, nanti Imam Ghazali akan bagi contoh Jadi kat situ tuan-tuan, maknanya kita nak tahu diri kita ni kedekut ke tidak, selagi benda itu ketetapan syarak dan kita keluarkan apa yang syariat suruh, maka kita belum dipanggil sebagai kedekut. Sedekah, kan, zakat dan sebagainya. Cuma ada keadaan bila Imam Ghazali sebut, siapa yang memiliki harta dan berkemampuan sedikit untuk memutuskan sindiran dan celaan orang yang perasan tentang perihal dirinya yang kedekut, namun tidak melakukan pemberiannya, maka dia adalah kedekut, walaupun pemberian itu tidaklah menjadi suatu kewajipan kepadanya. Itu termasuk dalam menjaga maruah diri. Tuan-tuan, kalau dah tersebar dekat sekampung, kalau dah semua orang sebut kita ni kedekut, kita wajib keluarkan duit untuk keluarkan diri kita daripada dicela oleh orang sebagai kedekut. Maknanya nak bagi tahu orang panggil kita kedekut ni satu penghinaan untuk kita, dan dia adalah berkaitan dengan maruah diri kita. Jadi kita perlu keluarkan diri kita daripada celaan dan sindiran itu, tapi perlu dengan niat yang betul, niat yang betul, niat yang jelas bahawa apa yang kita buat itu untuk pertama membersihkan diri kita daripada celaan-celaan, sindiran-sindiran kita di kedekut, dan sudah pasti apa yang kita keluarkan dalam bentuk belanja itu kita harapkan dia dalam Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan hakikatnya pada harta itu dijadikan mempunyai faedah dengan sebab yang harta itu disimpan, dan dalam memberinya kepada orang lain juga mempunyai faedah. Maka selagi mana terzahir bagi seseorang bahawa faedah pemberian itu lebih besar daripada faedah menyimpannya, kemudian sukar baginya untuk membelanjakannya, maka dia adalah seorang kedekut yang mencintai harta. Itu keadaan yang pertama tadi. Yang pertama, Imam Ghazali kata kita halang diri kita daripada menunaikan kewajipan-kewajipan yang berkaitan dengan harta, kita kedekut. Kemudian keadaan kedua, kita tak dapat nak bezakan beri lebih baik ke simpan lebih baik. Maknanya kita kedekut. Infak tu baik atau simpan tu lebih baik, kita tak dapat nak beza, maka kita kedekut. Sedekah kat taman masjid ni baik ke? Aku simpan dekat rumah lebih baik ke? Kita dapat nak beza mana yang baik? Kedekutlah kita. Ghazali sebutnya je lah. Kita tak dapat nak bezakan simpan ke, bagi ke, yang mana lebih baik, maka dia dikategorikan sebagai seorang kedekut dan mencintai harta. Kita ragu-ragu lah, ragu-ragu. Ada RM10, RM5 kan? Dan RM5 nak buat makan, RM5 lagi ni kita kata lebih lah. Ada lebih sikit hari ni kan. Bila ada pilihan macam tu dan kita gagal memilih dengan betul, kita tak dapat nak maka kat situ bagi lebih baik ke, simpan lebih baik ke, kita tak dapat nak bezakan, maka kita dikategorikan sebagai kedekut. Imam Ghazali sebut, dan kita ingat buku ni adalah buku tasawuf, buku tasawuf. Dan tidak sepatutnya harta itu dicintai pada sifat kebenarannya, tetapi disebabkan faedahnya. Sebab faedah daripada duit itu ataupun daripada harta itu sebenarnya banyak, tetapi bukan pada sifatnya yang kita nak, bukan pada harta itu, tetapi pada faedah yang kita dapat daripada harta. Maka gunakan harta kepada faedah yang paling kuat. Justru melihara maruah adalah lebih utama dan lebih kuat faedahnya berbanding pemewah-mewahan dengan makanan yang banyak. Sebagai contoh, ya, salah ke makan adalah makan tak salah. Tapi bila kita dah banyak duit, kita ada lebih, maka kita akan cenderung untuk cari makanan-makanan yang lebih mahal. Kan? Dia tak salah. Tapi kecenderungan itu akan membawa kita berlebih-lebihan pada perkara yang harus. Baik. Seterusnya, dan kadang-kadang kedekut dan cintakan harta membuatkan seseorang itu jahil tentang faedah yang paling kuat dan utama, dan inilah kedekut yang paling teruk. Sama macam tadi, cuma tadi dia tak boleh nak bezakan. Ini bila dia dah tak boleh nak bezakan, dia langsung jadi buta. Yang tadi mungkin kadang-kadang terlepas jugalah, kadang-kadang tersimpan, kadang-kadang terbagi, kadang-kadang simpan, kadang-kadang bagi, maka kat situ. Ini bila dia dah next level dia jadi lebih jahil lagi, dia tak dapat nak beza dah, akhirnya dia jadi kedekut yang paling teruk disebut oleh Imam Ghazali. Sesungguhnya seorang itu tidak akan terlepas daripada sifat kedekut sekiranya dia tidak merasa berat hati ketika membelanjakan hartanya kepada perkara-perkara yang sepatutnya dibelanjakan menurut pertimbangan akal dan syarak. Bila kita jadi tak kedekut, tuan-tuan, bagi itu tak rasa dah. InsyaAllah kita semua doa kepada Allah SWT, kita sampai ke makam ini lah. Bagi itu tak rasa pun dah. Tak teringat kepada itu, tak teringat pun. Ada bagi ke semalam, tak ingat. Yang itu kita harap kita semua berada dalam kelompok inilah. Tapi pada belanja benda yang harus, pada belanja yang betul pada pertimbangan syarak dan akal. Dan darjat golongan pemurah tidak akan dapat diperolehi melainkan dengan memberikan hartanya dengan kadar yang melebihi daripada kadar kewajipan syarak dan kehormatan diri. Minimal 5 tetapi kita bagi 10. Minimal 5 tapi kita bagi 10. Kita paksa diri kita untuk keluarkan lebih pada perkara yang harus, pada perkara yang dibenarkan oleh syarak. Dalam arti kata kita infak duit kita lebih daripada kebiasaan kita bagi, sebagai contoh, untuk jadi darjat golongan pemurah. Jadi yang terakhir daftar insyaAllah kita ambil mengubati sifat kedekut. Mengubati sifat kedekut yang terakhir ini Imam Ghazali bawa dalam dua keadaan. Yang pertama dengan ilmu dan dengan amal. Imam Ghazali sebut dengan ilmu itu
dengan kita tahu bahawa janji-janji Allah dan sabdaan-sabdaan Nabi yang telah disebut di awal-awal tadi, bahawa orang yang kedekut dan cintakan harta ini, dia hanya akan mendapat kehinaan di akhirat, dan mendapat kehinaan di dunia. Dia kedekut, dia tak keluarkan harta kita, dia tak keluarkan harta dia, maka Imam Ghazali dah sebut, nak bawa contoh-contoh ayat-ayat Al-Quran, nak bawa hadis-hadis Nabi dalam pertemuan kita sebelum ini, bahawa Allah akan menghinakan dia di dunia dan juga di akhirat. Ilmu kita tahu itu. Kemudian dengan ilmu, dengan kita tahu itu bahawa harta itu hanyalah milik Allah yang diberikan seseorang untuk digunakan pada perkara-perkara yang penting. Pentingnya daruriyat dan tentang daruriyat ni perkara-perkara asasi. Kalau perkara-perkara asasi itu sudah kita penuhi, sudah tertunai, maka selebihnya itu kita panggil sebagai lebihan. Lebihan itu juga, walaupun nampak macam harta itu kita punya, tetapi dia adalah milik Allah yang perlu kita serahkan semula ataupun kita belanjakan kepada yang disyariatkan. Itu yang pertama. Tak ada untung orang yang bawa balik harta yang banyak ke akhirat ni, tak ada. Melainkan dia hanya dapat kehinaan di dunia dan mendapat kehinaan di akhirat. Dan kemudian kamu dalam mengetahui bahawa menahan harta sekiranya memilikinya adalah untuk berseronok-seronok dengan nafsu semata-mata, maka sesuatu yang diberkatakan dengan baik daripada akhirat dan lebih besar dan lazat daripadanya. Jadi sifat harta ni dia akan senang kata lebihnya hanya untuk berseronok. Lebihnya Imam Ghazali sebut tadi kan, mengetahui bahawa menahan harta sekiranya memilikinya adalah untuk berseronok dengan nafsu semata-mata. Jadi ini adalah satu keadaan di mana kita bimbang. Jadi Imam Ghazali ni seolah-olah dia nak bawa kita berjalan di tepi gaung. Buku ni dia tulis dekat tepi gaung kan. Dia bawa semua kerana kita takut satu masa nanti kita diuji dan kita tergelincir. Itu yang Imam Ghazali takutkan, dan itu yang mungkin banyak diperhatikan pada waktu itu. Jadi Imam Ghazali buatlah buku ni dan disusunlah 10 asas pencucian hati, sifat mazmumah, sifat mahmudah. Jadi kalau kita baca buku ni, maknanya kita tengok Imam Ghazali ni, yang saya nampak penilaian saya, dia bawa kita jalan dekat tepi jurang. Dia bawa contoh-contoh semua tepi jurang dia, tepi lembah. Jadi di bimbang ni Imam Ghazali sebut tu, kita takut di saat kita diuji kita tergelincir. Jadi jangan main tepi jurang ni, bawa jauh sikit. Jalan yang lebih selamat. Jalan selamat ada, kenapa kita nak ikut tepi kau? Imam Ghazali punya buku kita. Sebab bila bermain dengan nafsu ni tuan-tuan, musuh yang nombor satu yang paling kita tak nampak. Nafsu ni siapa yang ajar dia, siapa yang didik dia? Syaitan. Dalam kita tak sedar, nafsu kita sedang dididik oleh syaitan, dibisik oleh syaitan. Jadi nafsu ni satu benda yang dalam diri kita, gagal kita kawal, maka di saat itu tergelincirlah kita. Jadi Imam Ghazali bawa kita jalan yang lebih selamat, ya, bukan dekat tepi kaum. Jadi menyimpan harta ni, kalau tak betul niat dia, maka dia akan jadi berseronok-seronok dan kerugian hanya akan berlaku pada pemiliknya. Baik tuan-tuan. Dan ada dua tadi Imam Ghazali sebut, orang satu, maknanya satu poin besar, iaitu orang yang ada harta ni dengan niat yang tak betul disimpan, maka dia hanya akan membawa kehinaan kepada dia. Dan kemudian melalui aspek amalan pula Imam Ghazali sebut, dan bernama melalui aspek amal pula ialah seseorang itu dalam membuatkan dirinya membelanjakan hartanya walaupun berasa berat hati, dan sentiasa melakukannya sehingga perbuatan itu menjadi adat kebiasaannya.
Dan antara strategi helahnya untuk menundukkan hati ialah dengan membujuk hati, dengan mendapat nama yang baik dan akan mendapat balasan sehinggalah hatinya suka untuk memberi. Kemudian setelah itu secara berperingkat-peringkat ia akan menghilangkan sifat penekut ini daripada diri. Paksa lah tuan-tuan. Imam Ghazali lebih kurang ayat nak bagi mudah kita faham, paksa diri. Kan? Kalau bagi RM5 tu rasa macam tak keluar harta kita ni, bagi RM10 lah. Kalau RM10 rasa tak keluar harta kita, tambah RM50, tambah. Dia naikkan, paksa. Dalam hati Imam Ghazali ajar pujuk diri kita ni, yang kita ni akan diganti. Allah ganti. Kan setiap pagi ada malaikat yang akan mendoakan kan. Allahumma mufiq Salafa kan. Oh, ya Allah, setiap pagi malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah, orang yang membelajarkan harta di jalan Allah. Apa doa dia? Ya Allah, bagi ganti orang yang keluarkan harta dia pagi ni. Allahumma musik Talafa. Ya Allah, Al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam. Atau kemudian malaikat juga mendoakan, Ya Allah, kau hilangkan harta orang yang kedekut. Setiap pagi ada malaikat doakan macam. Jadi kita pujuk diri kita nak belanjakan harta ni, kita pujuk dia dalam maknanya. Malaikat akan doakan, Allah tahu, Allah akan ganti balik dengan yang lebih baik apa yang kita belanjakan. Baik tuan-tuan. Jadi kesimpulan daripada tajuk kita hari ini tuan-tuan, maknanya tak salah nak ada harta, tak salah nak menyimpan, tak salah nak jadi kaya. Tuan-tuan jangan salah faham buku ni suruh kita jadi miskin, tidak. Jangan salah faham begitu. Tapi kita pun tengok dalam sejarah Sayyidina Uthman kan, kekayaan Sayyidina Uthman tu berapa banyak digunakan untuk Islam. Kekayaan para sahabat. Abdurrahman bin Auf kan, apabila baginda Nabi wafat, Abdurrahman bin Auf antara sahabat yang support, yang sponsor isteri-isteri Nabi. Tak silap saya kan dalam sejarah dia begitu. Jadi perlu orang yang kaya ni. Cumanya Imam Ghazali bawa kita ni supaya kita tahu nak jaga hati kita dengan harta yang kita ada itu supaya dia tidak jadi beban. Kalau sahabat dia level dia dah lain, walaupun dia kaya, tetapi kekayaan dia itu tidak jadi beban untuk dia. Dia tahu dia bermusafir dan kekayaan itu tidak jadi beban kepada dia. Bahkan kekayaan itulah yang akan ditunggang untuk bawa dia masuk ke dalam syurga, insya-Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT, moga Allah kikis, moga Allah jauhkan kita daripada sifat bakhil dan cintakan harta ini. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, moga Allah jadikan kita dalam kalangan orang murah, orang yang tidak berkira untuk melanjutkan harta di jalan Allah. Dan moga-moga Allah tanam keyakinan kepada kita untuk kita yakin dan yakin seyakin-yakinnya bahawa setiap yang kita belanjakan itu pasti akan Allah gantikan dengan yang lebih baik, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf, terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kesilapan dan kesalahan. Aku lupa jalan wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.